Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua yang hadir. So ini sesi kedua untuk taklimat sasaran penghasilan kerja. Sorry. Modul pengurusan prestasi my performance. So, kalau ikut dalam sesi ni sepatutnya ada JPN Pulau Pinang, JPN Sabah, JPN Terengganu, JPWP KL, Labuan, Putrajaya. Ada lembaga peperiksaan, Majlis Peperiksaan Malaysia, unit audit dalam dan unit integriti. Alright. Terima kasih atas kehadiran semua. Kalau ikut dalam ni ada dalam 37 orang. Alright. Okay, next. Okay, untuk taklimat kali ni ambil masa dalam 1 jam insyaAllah. So kita akan cover 4 aktiviti, penerangan ringkas high performance, konsep sasaran penghasilan kecil 15 minit, cara-cara penyediaan sub SKU, KPI 20 minit dan Q&A 10 minit. Jadi saya minta kerjasama semua dan tempoh taklimat saya ni, kalau ada soalan minta call dulu, nanti di hujung tu lah kita bertanya. Sebab kalau tanya-tanya tengah-tengah ni nanti dia akan macam kadang-kadang jawapan tu ada dekat slide yang seterusnya macam tu kan. Right. Okay, insyaAllah sebenarnya kenapa tempoh dia sejam, sebab pada saya sub SKU ni yang kita nak belajar ni sebenarnya agak straightforward sebenarnya. Dia penulisan, kita memperkemaskan penulisan SKT kita. Cuma cabaran dia ialah macam mana kita nak mewujudkan sub SKU yang berkualiti. So kualiti tu dia merujuk pada sub SKU yang ada nilai kecekapan dan keberkesanan. Itulah dia. Berbanding dengan kebiasaannya kalau kita ada buat SKT sebelum ni yang hanya mengira bilangan. Alright, next. Okey, sebelum kita mula, saya ambil sedikitlah kata-kata daripada mantan KPPA. Perkara yang penting kat situ, matlamat perkhidmatan awam kita ni berasaskan kepada impak dan keberhasilan. Tunjangan kepada kepantasan, integriti dan profesional. Jadi, sekarang ni nak lebih kepada melihat hasil berbanding bilangan perkara, bilangan program, bilangan aktiviti yang kita laksanakan. So hasil tu means aktiviti yang kita buat tu, so apa keberkesanan dia. Alright, next. Okay, pengenalan ringkas my performance. Next. Okay, untuk makluman semua atau siapa yang telah mengetahui, JPA telah mengeluarkan surat edaran lah pada tahun lepas. Jadi tuan-puan boleh google surat ni. Kalau tak nak google, sebenarnya tadi dalam kita ada sediakan QR code tu. So QR code untuk kehadiran dan juga bahan taklimat. So dalam folder bahan taklimat tu sebenarnya kita ada masukkan ni. Surat edaran dan juga pepililing berkenaan my performance ni. So boleh buka dan bacalah untuk penerangan lebih lanjut. Okay, next. Okay, pelaksanaan my performance. Okay, jadi tahun ni dan tahun depan merupakan tempoh familiarisasi yang ditetapkan oleh JPA. Kita kena familiar dululah dengan sistem ni. Jadi diberi tempoh 2 tahun. Dan dalam tempoh 2 tahun ni akan dijalankan bersekali, iaitu LMPT dan juga my performance. Okey, saya ambil macam ni ya. Tahun lepas kita buat SKT dan kemudian kita juga buat LMPT. Okay, jadi tahun ni SKT kita dah tak buat, modul SKT dalam Hermes kita tak buat dah. Okay. So kita akan buat sasaran kerja kita melalui komponen sub SKU
komponen penghasilan kerja dalam modul My Performance. So kita akan guna modul My Performance dan juga kita juga akan menilai melalui LMPT. Maksudnya tahun ni dah tak ada modul SKT. Okay. Pada tahun 2024 pelaksanaan My Performance ni sepenuhnya lah. So dah tak ada dah LMPT. Alright. Jadi yang terlibat dalam exercise My Performance ni semua skim kecuali PNP, kecuali PPP, kecuali skim pegawai perkhidmatan pendidikan. Okay, untuk makluman semua juga pelaksanaan komponen penghasilan kerja ni yang menggantikan SKT ni menjadi KPI kepada KSU. Cuma KPI per tahun ni hanya diambil kira bagi CO dalam kumpulan PNP saja. Okay. Walau bagaimanapun AKP masih AKP tetap perlu melaksanakan menyediakan sasaran kerja melalui komponen penghasilan kerja dalam My Performance ni. Cuma tidak dikira dalam KPI KSU. Jadi berdasarkan pengiraan unit Hermes BPSM, dia dalam 1,500 pegawai lah CO yang akan terlibat dalam penyediaan sub SKU ni. Yang akan dikira dalam KPI KSU. Okay, next. Okay. Apa sebenarnya beza antara My Performance dengan SKT LMPT yang kita gunakan sekarang? So ini antara major perbezaan dia lah. Okay, yang tahun lepas kalau kita tengok kita akan PYD pegawai yang dinilai tu akan mengisi SKT, kemudian hujung tahun PYD akan isi pencapaian, kemudian disahkan oleh PPP. So itu flow dia, disahkan oleh PPP. Dan kemudian PPP ni pula menilai PYD ni melalui LMPT. Okey. So tadi SKT tu kita dah sahkan. Okey, contoh dalam contoh ni kan. SKT pertama 100% kalau kita tengok 100%. SKT kedua pun lebih kurang lah 100%, ada yang 75% macam tu. Tapi bila kita menilai dalam sistem, dalam modul LMPT, kita tak tengok kepada pencapaian PYD dalam SKT tadi. Kita menilai pula semula. Okey, saya ambil contoh Sebenarnya dalam bahagian 3 LMPT ni, dia menilai penghasilan kerja PYD tu. So tadi kita dah sahkan SKT, tapi kat sini kita kena menilai semula PYD tu. Contohnya kuantiti hasil kerja. Kita nilaikan pula PYD ni daripada 1 sampai 10, berapa kita nak bagi? Macam ni bagi 10. Kualiti, kita bagi 9. Kualiti hasil kerja dari segi kesempurnaan 10. Okey. So dapat total markah kat situ 47%. Ini untuk sistem yang tahun lepas kita pakai. Next. Okey. Jadi dapatlah tadi penghasilan kerja macam bila berdapat. Oh, tak apa. Ini contoh lain lah. Maksudnya daripada markah tadi dia akan pergi kepada markah di sinilah So penghasilan kerja tadi dapat 44%. Alright. Okay, next. Tapi sebenarnya 44% tu yang kita markahkan dalam LMPT, tak berkait pun dengan SKT tadi. Alright. Berbeza dengan My Performance. My Performance ni kita masukkan sasaran kerja kita dalam komponen penghasilan kerja My Performance. Okey, saya ambil contoh. Sekarang ni kita tengok kepada contoh yang diberikan tu, PYD ni mempunyai 2 sub SKU. Sub SKU tu itulah SKT kalau kita panggil tahun ni. Okay. Sub SKU ni juga kalau tuan-puan baca dekat dalam perpilihan, dia juga dirujuk sebagai KPI. That's why sub SKU / KPI ataupun itulah tugasan kita
tahun ini. Sasaran kita tahun ini. So dalam contoh ni, PYD ni ada 2 sub SKU, 2 SKT. Kan? Okey. Sub SKU pertama, pegawai dapat sasaran dia kalau tengok ni auto generate, cuma kita akan masukkan, cuma cara dia keluar ni auto generate pada sistem. Okey. XY tu, X tu ialah pegawai sasarkan 50%, tapi pencapaian 45%. Jadi pencapaian yang 94.74 tu dikira secara auto oleh sistem. Sub SKU kedua, pegawai dapat 75%. Jadi kumulatif untuk penghasilan kerja pegawai ini ialah 84.87%. Okay, next. Okay, jadi kalau tadi kita sahkan kena nilaikan pula penghasilan kerja PYD ni dalam LMPT. Untuk performance tak? Tadi bila kita dah sahkan markah 84 tu lah yang akan keluar dalam komponen sasaran kerja PYD. Terus masuk. So kita dah tak ada nilai kan dah untuk penghasilan kerja. Okay, next. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, inilah perbezaan komponen yang dinilai dalam LMPT dan My Performance. Sebenarnya cuma ada beza satu je lah. Permis ada 4, My Performance ada 5. So sebenarnya yang ditambah tu, kalau tuan-puan tengok yang belah kanan tu, nilai sepunya. Okey. Jadi dalam My Performance ni ada 5 komponen. Untuk pelaksanaan dalam tempoh familiarization ni, untuk tahun ini hanya akan dibuka 2 komponen, iaitu penghasilan kerja dan juga penglibatan dan sumbangan. Jadi dua-dua komponen ni dibuka. Yang 3 lagi belum dibuka lagi. Okay. Jadi kedua-dua ni jugalah yang akan menjadi KPI kepada KSU. Cuma CEO yang terlibat hanyalah PNP. Alright. Tuan-tuan tengok LMPT dia bersifat markah kumulatif, tapi My Performance setakat ni lah kita tengok markah dia asing-asing ikut komponen. Dia tak ada markah kumulatif. Kalau kita tengok tadi dashboard pun kan markah dia asing-asing. Macam mana itu setakat ni kita pihak urus dia belum diberi, baru diberi penerangan tentang penghasilan kerja sahaja. Okay, next. Okay, so sekarang kita masuk kepada konsep sasaran penghasilan kerja. Ini sebenarnya konsep dia, DPA ni central agency dia cuba alignkan perancangan kementerian dengan pelaksanaan serta prestasi pegawai. Dia cuba alignkan macam tu. Okay. Contohnya, sebuah kementerian tu dia ada fungsi dia yang tertentu. Jadi daripada fungsi tu, setiap kementerian perlu come out dengan keberhasilan yang perlu dicapai lah. Okay. Jadi macam mana nak mencapai keberhasilan tersebut ialah melalui KPI yang ditentukan kepada semua warga kementerian. Cuma KPI ni berbeza lah dia punya pemberat dia tu kan. Contoh kalau yang ialah KPI di peringkat EKP berbeza lah dengan KPI yang kita tentukan untuk peringkat PMP, untuk A1, 2, 3 yang PPTPA tu. Tapi hakikatnya melalui KPI untuk KPI yang ditentukan kepada semua warga kementerian bertujuan untuk melaksanakan melaksanakan program dan seterusnya mencapai keberhasilan untuk sesuatu kementerian itu. Okay, next.
Okay. So ni contoh dia. Okay, untuk KPM kita adalah beberapa outcome. Ni saya bagi contoh outcome pertama, outcome kedua. Outcome pertama penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Outcome kedua sumber pendidikan yang relevan dan mencukupi. Jadi di bawah outcome tu yang kita nak capai, yang KPM nak capai. Jadi macam mana kita nak capai? So KPM dah tetapkan. So inilah dia KPI untuk mencapai keberhasilan tu lah. KPI ni barulah diagihkan secara bersesuaian kepada jawatan, mengikut jawatan, mengikut grade pegawai-pegawai KPM. Okay. Next. Okay, so kita terus pergi kepada penyediaan sub SKU / KPI. So penyediaan sub SKU tu kalau kita panggil dulu itulah dia SKT. Bezanya dalam sub SKU ni ditekankan elemen kecekapan dan juga keberhasilan atau keberkesanan. Okay. Kalau boleh kurangkan, bukanlah tak nak macam sub SKU yang bersifat hanya bilangan semata-mata. Kita nak ada unsur elemen kecekapan, keberhasilan, keberkesanan di situ. Okay, next, macam mana tu? Okay, kita tengok. Alright. Macam mana nak menulis sub SKU tu? Dia mesti ada unit pengukuran dan juga itulah elemen kecekapan dan keberkesanan. Okay. Kita tengok contoh pertama, unit pengukuran dia beratus. Beratus apa? Kecekapan, aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. So, kat situ dia dimasukkan elemen cekap kat situ, kecekapan. Apa elemen kecekapan? Iaitu diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. Itulah kecekapan. Kalau yang semata-mata bilangan tu, maksudnya bilangan aduan kerosakan diselesaikan. Itu bilangan semata-mata. Jadi bila kita tambah elemen kecekapan tu, ada tempoh di situ. Maksudnya untuk memastikan kita penjawat awam ni melaksanakan tugas dengan lebih cekap. Sama tak? Macam contoh kedua tu, purata skor. Nilai kurang-kurangnya 5.5. So elemen kecekapan kat situ mesti sekurang-kurangnya kena capai 5.5. Okey, dan seterusnya lah contoh. Okey. Penekanan kat situ kalau kita tengok dalam kotak warna purple tu, KPI hendaklah mengukur kecekapan atau keberkesanan hasil kerja. Dan juga sasaran mestilah realistik tapi tak semestinya 100%. Macam kita biasa tengok kan, so sebenarnya KPI ni tak mesti kita setkan 100%. So sepatutnya KPI ni dia bersifat nak motivate, meningkatkan prestasi pegawai secara tahunan. Okey, saya bagi contoh. Contoh yang pertama tu, peratus aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh 14 hari. Contohnya lah, sebelum-sebelum ni kita selesaikan dalam tempoh 30 hari. Okey, tapi sebab kita nak motivate pegawai supaya tingkatkan prestasi, di tahun ni kita nak minta supaya pegawai daripada 30 hari naik, kurangkan kepada 14 hari, tapi KPI yang ditetapkan bukanlah 100% kan. So ketua jawatan setkan 50% mesti diselesaikan dalam tempoh 14 hari. Jadi ujung tahun tengok capai ke tidak. Oh, bolehlah capai. Jadi tahun depan naikkan sikit 60%. Oh, boleh capai sebenarnya. Naikkan sikit. Naik sampai 100. So apa kena buat lepas tu? Oh, kurangkan lagi tempoh daripada 14 hari. Tahun ke-6 kita buat 10 hari pula. Macam tu. So, sebenarnya KPI tu bersifat motivate pegawai meningkatkan prestasi. Dia bukan, itulah. Cuma macam saya kata awal tu,
nak buat sub SKU ni dia mudah sebab penulisan je kita kemaskan. Cuma kita nak create sub SKU yang boleh motivate pegawai, yang realistik, yang mengukur kecekapan. Itu yang macam agak mencabar lah sebenarnya. Kebiasaannya lah kita akan buat KPI yang pasti. So itulah dia punya cabarannya di situ. Okay, next. Alright. So ni ada lagi contoh petunjuk prestasi sama ada berasaskan kecekapan, sama ada berasaskan kecekapan dan keberkesanan. Okey, sebenarnya tuan-puan boleh merujuk ni saya ambil daripada contoh dalam pekeliling. So pekeliling ni saya ada, kita urus dia ada masukkan dalam folder bahan taklimat lah. Boleh rujuk nanti So kita ambil contoh yang last kali tu, pengurusan sumber manusia. Contoh, kalau kita nak lihat dari segi kecekapan, bilangan kaki tangan yang dihantar berkursus. Tapi kalau nak tengok dari segi keberkesanan ni, kita hantar pegawai berkursus tapi keberkesanannya ialah peningkatan kualiti hasil kerja. Cuma macam mana kita nak mengukur peningkatan kualiti hasil kerja tu? Kat situ lah cabaran dia. Macam mana kita nak mengukur tu? Jadi sama-samalah, maksudnya dalam tim tuan-puan perlu fikirkan perkara itu. Okay. Alright, next. Okay. So ni kita cuba tengok contoh bersekali dengan penulisan SKT yang lama dengan sub SKU. Okay. Kat sini ramai yang minta, okey. Ramai yang minta link. Tinggal ada bagi lah, kita mesti dulu. Ya. Tinggal kita dengan batas emas. Okey, cuba puan scroll ke atas. Kalau ikut urus ni dah share dekat dalam chat. Tengok kat atas Alright. Okey, jom kita tengok macam mana penulisan SKT dengan sub SKU ni. Alright, tu ada urus dia dah sharekan link kehadiran dengan link bahan taklimat. Okey, Zafrik tolong tekan yang I tu. Semua je youth. Suruh diorang cek dekat pendidikan tu. Okey So ini ialah SKT pegawai PTM. Kalau diorang belum kemas gini emang kami buang tu. Okay, saya ambil random je lah kan. Just kita nak tunjuk sebenarnya dari segi penulisan kita betulkan, perkemaskan. Untuk tujuan sub SKU ni perkemaskan penulisan sasaran kerja. Dengan memasukkan elemen kecekapan dan keberkesanan tu. Itu aku bagi tahu. Right. SKT pegawai ni kalau kita tengok mengurus akaun email. Mengurus akaun email. So sebenarnya kat situ ada elemen kecekapan kat situ. Dia kena uruskan email ni. So saya faham mungkin apa maksud dia mengurus akaun email. So kita ambil contoh dia kena setkan email untuk pegawai baru kot dalam tempoh 1 hari. Contoh macam tu. Okay. Kita tengok pula SKT pegawai ni, SKT kedua. Perolehan peralatan dan perisian ICT. Okey, tengok dekat dalam ni. Ada tak elemen kecekapan atau keberkesanan yang kita boleh masukkan nanti dalam penulisan sub SKU? Okey. Ada perolehan selesai dalam jangka masa 60 hari. So itulah dia kecekapan. Right. So sebenarnya kecekapan ni kita boleh tengok banyak dalam piagam pelanggan kan. Kalau kita tengok dalam piagam pelanggan tu diselesaikan dalam tempoh 5 hari bekerja. Diselesaikan dalam tempoh 4 hari bekerja. So banyak dalam piagam pelanggan lah. Sudah isi kemas Okay. belum? Itu orang suruh Seterusnya dengar. Sudah orang buang barulah. okey, cuba tengok SKT nombor 5.
Okey. Ya, siapa yang SKT nombor 5 ni bukan peranan lah. Yang di SSM tu. rangkaian dapat diakses pengurusan LAN rangkaian dapat diakses tanpa gangguan. Macam tu je dia punya SKT. Kalau ikut dia ada masa 1 hingga 3 hari. Okey, tak apa. Okey. Tadi kita dah tengok SKT yang tahun lepas. Okey, macam mana kita nak convert menjadi SKU. Okey, buka tu. Kenapa tu? Kat slide. Okey. Untuk penulisan sub SKU ni, okey. Tadi kan dia macam ada tajuk dan kemudian KPI ada 2-3 kat bawah tu kan. Jadi sebenarnya penulisan dalam bentuk baru ni macam ni je. Unit ukuran peratus. Tugas dia apa? Tugas dia akaun email baru diwujudkan. So kecekapannya apa? Perlu dilaksanakan dalam tempoh 1 hari dari permohonan lengkap diterima. So saran-sarannya 90%. So dalam sub SKU ni diambil elemen kecekapan. Okey, boleh. So itulah dia sub SKU yang pertama. Sub SKU kedua tadi ada cerita pasal perolehan kan dalam tempoh 60 hari. Jadi penulisannya peratus perolehan diselesaikan dalam tempoh 60 hari. Macam tu. Okey. Saya nak bawa tuan-puan pada nombor 5. So nombor 5 ni kita nak cuba tengok keberkesanan kepada aktiviti ataupun program yang kita buat. Jadi kalau ikut dekat dalam SKT PYD ni tadi, dia ada pegawainya ada melaksanakan latihan. Tapi dalam SKT tersebut lebih kepada bilangan. Bilangan latihan yang dilaksanakan. Jadi kat sini kita cadangkan untuk latihan kita boleh tengok berkesanan kan. Jadi peserta latihan kita cuba buat mungkin pegawai boleh rujuk cawangan latihan di PSM. Kita ada borang keberkesanan kursus, borang penilaian kursus, melalui itulah. Jadi kursus yang peserta faham ke tidak dari situ. Jadi kalau kita tengok sub SKU kat sini, kita sasarkan 90% peserta bagi penilaian 4 dan 5. Macam tu. So maksudnya latihan yang kita bagi ni peserta faham. 90% peserta bagi penilaian 4 dan 5. So kita kat sini elemen, kita cuba masukkan elemen keberkesanan. Alright. Okay, next. Kita cuba tengok pula sub SKU untuk berkaitan sumber manusia Alright. Kita buka tu. I tu. Okay. So ini adalah contoh SKT pegawai yang dalam HR. Bergantung kepada Okey, macam contohnya ni yang SKT pertama menjalankan siasatan sebagai ahli jawatankuasa. Kalau tengok kuantiti dia, bilangan siasatan yang perlu dilaksanakan. Okey, merujuk pada bilangan. Tapi sasaran kerja bergantung kepada arahan yang diterima. Okey. So memang banyaklah contoh-contoh SKT yang bergantung pada keperluan kan, bergantung kepada demand macam tu kan, bergantung kepada keperluan. So kita cadangkan untuk tahun ni kita pergi kepada, kita masukkan elemen kecekapan dekat situ. Sebab yang ni kalau tengok ulasan kat situ dibuat laporan. Jadi
Instead of bilangan siasatan yang perlu dilaksanakan, kita buat sub SKU tahun ni ialah laporan siasatan, peratus laporan siasatan siap dalam tempoh 45 hari bekerja. Peratus laporan siasatan siap dalam tempoh 45 hari bekerja. Jadi, katalah tahun tu dapat satu je. Ataupun tahun tu dapat kalau kata 10 kan. Jadi kita setkan 50% laporan siasatan siap dalam tempoh 45 hari bekerja. So kalau tahun tu ada katalah 10, at least 5 kena siap dalam tempoh 45 hari bekerja. Macam tu kaedah nak tetapkan supaya ada elemen kecekapan di situ. Okey. Kalau yang kedua pula, kita tengok mempengerusikan pre-council mesyuarat jawatankuasa induk pelaksanaan Hermes. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya kita buat jawatankuasa induk ni, jawatankuasa Hermes ni, tujuan dia adalah untuk memastikan supaya KPI Hermes tu tercapai kan. Jadi sebenarnya daripada kita kira bilangan, kita sasarkan bilangan meeting, lebih baik kita sasarkan kepada keberkesanan meeting tu, iaitu capai tak tu, apa tu sasaran KPI tu, KPI Hermes tu. Okey. Tapi ada ni Rosmin dah. Pergi kepada SKT nombor 9. Yakun. Mana Rosli Hamdi Pejawatanni? Hendra Rosmin Awang. Okey. Sektor SKT nombor 9 ni kita ada memastikan pusingan kerja dilaksanakan kuantiti 1 kali setahun. Oh, okey. Jadi pegawai ni perlu buat pusingan kerja untuk AKP sekali setahun. Tapi dia reflect apa-apa tak? Jadi buat sekali setahun. Sebenarnya KPI yang perlu dicapai ialah persen bilangan pegawai yang dah lama tapi tak dipusingkan kerja kan. So sepatutnya KPI dia ke arah itu. Okey, jom. So kita tengok macam mana kita boleh perbaiki SKT ni kepada sub SKU kita yang ada nilai kecekapan dan keberkesanan. Okey, buka slide. dia ada PYD dengan KPP kan. Buka slide. Okey. Yang tadi tu, so kita tengok pertama kat sini pencapaian KPI Hermes. Sebab kita tak nak Untuk sangat merujuk kepada bilangan mesyuarat. So kita nak lihat kepada pencapaian KPI Hermes. Boleh juga nak kekalkan bilangan mesyuarat tu, tak ada masalah. Tapi itulah signifikan atau tidaklah KPI tersebut. Okey. Pencapaian KPI Hermes ni dia kita boleh tengok secara ini keseluruhan kan. Tapi sebenarnya KPI Hermes ni dia ada berapa? 6 modul yang ditetapkan kan. Ikut peringkat. Contohnya kalau peringkat pengarah, mungkin tak sesuai untuk kita menilai pencapaian untuk setiap satu modul tu. Modul penyisiran harta, modul apa dia ada tu? Data integriti data, apa aspek lagi? Tapi mungkin untuk pegawai penolong pengarah ataupun PTM yang jaga ni sesuai diasingkan satu persatu KPI Hermes tu. Jadi penentuan KPI ni kepada pegawai bergantung kepada kesesuaian. Yang saya kata tadi ikut jawatan tu lah. Ikut grade dan jawatan yang bersesuaian dengan KPI yang kita nak tentukan. Okey, kita tengok pula contoh kedua tadi pasal pusingan kerja. Tadi kan kalau tengok SKT tu, pusingan kerja dilaksanakan sekali setahun. Kalau buat seorang pusing kerja pun maksudnya dah capai lah SKT tu kan. Alright. Jadi kita nak perkemaskan kecekapan kat situ, kita masukkan
okey kita buat pusingan kerja tapi bagi kumpulan pegawai di jawatan sensitif yang telah berkhidmat 4 tahun di satu jawatan. Ini contoh contoh. Maksudnya kita sasarkan 95% pegawai bergerak. Maksudnya yang tak bergerak tu 5% je. Yang tak bergerak atas sebab-sebab apa-apalah sebab kan. 95% yang patut bergerak kena bergerak. Tapi tak semestinya macam kita berbalik kepada konsep KPI tadi, merangsang pegawai untuk memperbaiki prestasi kerja kan. Tak payahlah letak tinggi-tinggi. Kita cuba letak 50% tahun ni. Boleh capai tak? Tahun depan kalau tengok okey boleh capai. Tahun depan up sikit 60%. Macam tu. Barulah nampak dia punya kecekapan tu. Kita ada, saya bagi contoh kat sini. Maksudnya pegawai ada 100 yang dah lama kan, yang dah 4 tahun ke atas ni ada 100. 95% 95 orang kena bergerak. Yang boleh stay dekat tempat lama tu adalah 5 orang saja. Itu contoh. Okay. Yang ketiga, biasa kita tengok pegawai, bilangan pegawai yang ditempatkan. Ini yang kalau pegawai yang buat penempatan lah kan. Sebab kita nak tunjuk banyaknya bilangan pegawai yang kita dah uruskan penempatan dia. Okey, tak apa. Tapi kita masukkan elemen kecekapan kat situ. Dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada surat penempatan agensi bekal. So kita sasarkan 90%. Betul lah, benda ni contoh macam penempatan kan, dia bergantung pada macam-macam lah kan. Betul, jawatan ada lah nak sign kita punya dokumen penempatan lah. So semua perkara tu kena ambil kira sewaktu buat penentuan tempoh tu lah, ambil kira. Right. Penetapan accountability pening tadi. Okey. Kalau tengok contoh 4, contoh 4 pun kita pergi kepada bilangan pegawai yang diprofilkan. Tujuan pegawai profil ni, pegawai yang bagus-bagus ni kita profilkan. Tetapi pegawai yang kita profilkan ni untuk tujuan apa? Kita pergi kepada sub SKU nombor 5 tu. Sebenarnya pegawai yang kita profilkan tujuannya untuk ditempatkan di jawatan strategi. Jadi tercapai tak kita punya hasrat tu? Kita buat profiling pegawai, kita guna tak pegawai tu untuk kita tempatkan dalam jawatan strategik ke kita pilih berdasarkan ada unsur-unsur lain kan. Jadi kat situlah kita katakan sebagai keberkesanan aktiviti atau program yang kita laksanakan. Jadi kat situ contohnya dalam kita punya tahun tu kita dah profile, dalam pool kita ni kita dah ada 100 pegawai yang diprofilkan. Okey, kita sasarkan daripada 100 tu 80 salah. SKU ni merujuk kepada contohnya dekat tahun ni ada 10 jawatan kekosongan, jawatan strategi. Tapi daripada 10 tu 8 tu mesti merupakan pegawai yang kita profilkan. Maksudnya tak sia-sia lah kita profilkan pegawai tu, sebab memang akan digunakan untuk tujuan penempatan. Jadi mungkin 2 lagi jawatan strategik tu diisi berdasarkan permintaan ke apalah daripada apa aspek macam banyak sebab-sebab lain lah kan. Alright, seterusnya. Okay, penetapan accountability. Okey, macam tadi sebenarnya kita ada banyak KPI, tapi macam mana kita nak bagikan ikut kesesuaian grade. Okey, kalau boleh untuk grade 54 kita fokuskan kepada sub SKU atau KPI yang elemen keberkesanan.
pegawai, maksudnya kumpulan PMP ni kalau boleh lebihkan macam kepada jadi KPI yang ada elemen keberkesanan cuma tahap dan KPI kecekapan. dia kan. Tapi itulah. Maksudnya kalau yang grade 54 lebihkan kepada keberkesanan. Sebab grade 54 ni dia itulah lebih kepada kesan ataupun keberkesanan program atau aktiviti yang kita laksanakan. Okey, untuk kumpulan PNP dan AKP okeylah, keberkesanan kecekapan yang mungkin banyak lebih kepada kecekapan tahap kemahiran usaha bergantung kepada penyertaan program peningkatan ketua jabatan dan pegawai penilai lah. program penyertaan Yang perlu setkan bagi direction kepada anak buah ni macam mana KPI apa yang nak ditetapkan, KPI apa yang bersesuaian, Aminuddin ada yang menunjukkan kecekapan dan keberkesanan sesuatu organisasi tu. Alright. Okay, seterusnya. So sebenarnya tuan-puan ni pada hari ni kita mempelajari cara menyediakan sub SKU dalam bentuk manual. Jadi penyediaan tu perlu diisi dalam template yang kita bekalkan di master list, empty master list. Jadi tuan-puan boleh isi di situlah. Alright. Kita cuba tengok macam mana cara penulisan tu. Klik dekat tu. without sound when mic is not Okay, dia merupakan template Excel. Okay. Jadi, kalau tuan-puan boleh recall dalam slide okay, sekejap. Kita tunjuk sekejap. Zalik, tunjuk sekejap slide nombor 18. 18. Okay. So, daripada sini, kita akan masukkan dalam template tadi. Ini kita dah cara masukkan. Contoh. Okay, boleh tengok yang ni untuk teknologi maklumat. Daripada sini kita cuba masukkan dalam template Excel ni. Alright. Kita pergi nombor 1 tadi. Sub SKU. Okay, kalau tuan-puan tengok dalam template ni sebenarnya dia ada kolom A sumber rujukan. Itu kosongkan. Kosongkan dulu. Kemudian ada kolom B SKU. Itu pun buat masa ni tuan-puan kosongkan dulu sehingga kita ada bagi makluman. So sebenarnya SKU tu kita perlu selaraskan untuk satu kementerian. So nanti kita akan bagilah, kita akan update tuan-puan. Sekarang tuan-puan fokus kepada sub SKU, kolom sub SKU dan seterusnya. Okey, jom kita tengok sub SKU pertama ataupun kita panggil sekarang ni SKU pertama. So kita panggil sub SKU lah ataupun PI pertama. Okay. KPI pertama tadi, peratus akaun email baru diwujudkan dalam tempoh 1 hari dari permohonan lengkap. Ingat kan tadi yang kita buat table string dulu? Okey. Cuba besarkan. Okey, fokus dekat sub SKU pertama, peratus akaun email baru diwujudkan dalam tempoh sehari. So kalau kita tengok, kita masukkan dekat unit tu peratus. Lepas tu sasaran tadi kita tetapkan 90% kan. So sasaran masukkan 90. Okey. Lepas tu ada kolom sasaran 2 ni kosongkan. Sebab sebenarnya sasaran 2 ni untuk KPI yang bersifat nisbah. Jadi so far saya rasa kita tak ada. Biasa yang pakai nisbah ni macam KKM kan. Dia pakai sasaran dia nak menyediakan pejawatan doktor, satu doktor kepada 500 penduduk. Tu. So dia pakai sasaran 1, sasaran 2 lah. Macam kita tak ada.
Setakat ni kalau tak pakai nisbah, kita akan fokus pada sasaran satu je. Okay. Cawangan sektor, so untuk makluman, okay, tuan-puan kat sini sekarang ada daripada JPN, lembaga unit audit, integriti. Jadi untuk setiap JPN, unit lembaga peperiksaan, kemukakan satu Excel ni lah melalui penyelaras masing-masing. Okay. Asingkan setiap sheet tu ikut macam contoh JPN, asingkan mengikut sektor. Aku buka OBS. Okay. Kan dia block tu kan. Asingkan mengikut sektor ataupun cawangan. Kalau macam JPN, sektor lah. Kalau mungkin lembaga, majlis peperiksaan, unit audit dalam, unit integriti, boleh asingkan ikut unit ataupun sektor. Okay. Display capture. Okay. Kolom seterusnya tu, Aku nampak. okay. Nampak itu siap. Kolom seterusnya, kolom I tu kalau tengok ke atas tu T-sub. Jadi saya bagi contoh. Itu ialah kolom biru tu ialah nama perjawatan untuk semua yang kalau kita buat ikut cawangan tu, perjawatan ikut cawangan. Okey. Kalau contoh pertama ni, T-sub, PHU TM1, PHU TM1. Jadi yang tanda-tanda tu merujuk kepada pelaksana bagi KPI tersebut. Okey, saya ambil contoh. KPI pertama tu, sub SKU pertama tu, peratus akaun email baru diwujudkan. KPI ni, sub SKU ini dipertanggungjawabkan kepada dua pegawai iaitu PHU TM2 dan juga KPT. Kita tengok kat situ. Kan? Okay. Kalau SKU, sub SKU kedua pula, perhatian juga dipertanggungjawabkan kepada dua pegawai tadi, PHU TM2 dengan KPT. Sub SKU ketiga dipertanggungjawabkan kepada tiga pegawai, PHU TM1, PHU TM1 dan juga PPT dan seterusnya. Jadi macam yang saya kata tadi, penentuan siapa yang bersesuaian untuk KPI ini bergantung kepada kebijaksanaan jabatan masing-masing lah, pejabat tuan-puan masing-masing. Okey, saya harap faham kat situ. Alright, kita pergi balik kepada slide 21. Slide 21. Memo ya. 21. Okay. So next. Memo balik lah. Next. Next. Okay. Plus. Garis masa pelaksanaan sub SKU My Performance KPI. Okay. So ni bulan Februari kita ada sesi taklimat. Kemudian bulan ni dan bulan depan tuan-puan semua perlu menyediakan sub SKU tersebut secara manual ke dalam lampiran Excel yang kita sediakan tadi itulah. Okay. Diselaraskan oleh penyelaras dan kemudian kemukakan kepada urusi pada bulan April nanti. Alright. Pada bulan April juga ada barulah mula training untuk memasukkan sub SKU tadi ke dalam permis. Okay. Pada bulan Mei dan Julai, tadi April kita training dulu, kemudian Mei dan Julai barulah kita key in dalam hermis. Okay. Kemudian macam SKP juga akan disahkan dan seterusnya pada November dengan Disember penilaian. Okey, selesai. Alright. So kita dah ke sesi akhir. Tadi kita start pukul 11 Alright. So ada 10 minit lah untuk Q&A. Jadi saya buka lah sesi ni untuk pertanyaan daripada rakan-rakan. Sekiranya ada apa-apa yang nak bertanya. Jemput.
Hello Puan, selamat hari Puan. Selamat pagi Puan. Bagi Puan, saya tamu taran dari unit integriti. okey. Ya Puan, saya just nak tanya, nak dapatkan satu kepastian. Adakah semua unit pengukuran macam yang Puan ada macam contoh yang dalam Excel tu kan? Adakah semua unit pengukuran tu perlu dinyatakan dalam peratus? Oh tidak. Okey, tadi saya lupa lah. Sebenarnya dah habis soalan. Ya Puan. Itu saya nak the main question. Ada lagi soalan? Itu saja. Okey, itu. Thank you. Okey, Cik Tomo, terima kasih. Saya lupa tadi saya tak tunjuk unit pengukuran lain tu kan. Okey, so sebenarnya dia ada banyak unit pengukuran. Saya ada sharekan dekat dalam slide. Sekejap, buka slide tu. Itu tu balik-balik salah. Macam saya lah.